Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel pengajaran Cikgu Suzaimah. Hari ini Cikgu akan terangkan alih bentuk komunikasi SEM 3 untuk Part 1 bagi pola bandingan menggunakan kata kunci dari, iaitu soalan STPN tahun 2020. Kata kunci pola bandingan antaranya ialah yang pertama ialah pola bandingkan. Okey, jika soalan memberikan mengatakan bandingkan, kamu kena ikut format bandingan. Okey, yang kedua, buat perbandingan pun adalah kata kunci pola bandingan. Yang ketiga, huraikan perbezaan. Perbezaan ni, kata kunci ini pernah keluar dalam STPN tahun 2000. So, perlu diingat, kata kunci perbezaan juga merupakan kata kunci untuk pola bandingan. Jika kamu menjumpai dalam soalan STPM perbezaan, so kamu kena ikut format bandingan. So dalam pola bandingan wajib ada yang pertama pola bandingan secara menegak, iaitu intra. Kita baca dia yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Okey, baca dari atas ke bawah, tengok yang paling tinggi dan paling rendah. Yang kedua, yang wajib ada dalam pola bandingan, kita kena bandingkan antara. So antara bermaksud kita banding yang mana lebih tinggi dan yang mana yang lebih rendah. Okey. Bandingan secara menegak dan inter perlu ada bagi pola bandingan. Tapi kita kena tengok juga penggunaan kata kunci seperti dari dan sebagainya. Untuk konsep asas perbandingan yang cikgu akan fokus hari ini ialah menggunakan kata kunci dari. So, kalau kita menggunakan kata kunci dari, dalam soalan tu ada sebut dari, bermaksud kamu kena baca dia secara tertinggi bagi setiap kolom. Bagi setiap kolom ni, biasanya tahun yang akan ada pada kolom di sebelah kanan ni. Tapi tak semestinya tahun, dia boleh jadi juga perkara lain. Okay? Yang ni cikgu ceritakan kalau untuk tahun, contoh dia macam mana kita nak baca dia kalau menggunakan kata kunci bandingkan dari. Kita baca dia yang tertinggi setiap kolom. Katakanlah ini kolom ni ialah tahun. So kita baca dia daripada jumlah keseluruhan. Tahun 2009 sektor tertinggi ialah sektor A. Tahun 2010 sektor tertinggi C. Yang tahun 2012 sektor tertinggi ialah sektor D contohnya. Okey, sebaliknya kita baca pula untuk yang sektor terendah pula 2009 sektor A, sektor B untuk sektor A untuk yang 2010, sektor D sektor terendah 2011. Maknanya kita baca dia dari kiri ke kanan, paling tinggi untuk setiap kolom apa dan paling rendah untuk setiap kolom tu apa. Okey, jadi itu untuk yang perbandingan tertinggi terendah menggunakan kata kunci dari. Okay, untuk huraian data bagi pola bandingan, bila kita baca secara menegak, iaitu yang paling tinggi dengan paling rendah, kita baca dia dari atas ke bawah. So, apa yang perlu ada dalam huraian data bagi pola bandingan menegak itu? Yang pertama, perlu ada nilai mutlak. Yang kedua, daripada jumlah keseluruhan berapa dan peratus berapa. Untuk peratus ni, kita kira nilai tertentu bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Bagi huraian data bagi pola bandingan yang antara, iaitu kita baca yang mana yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah tu, apa yang perlu ada dalam huraian data tersebut? Perlu ada nilai mutlak. Yang kedua ialah perbezaan. Dan yang ketiga ialah peratus perbezaan, iaitu cara kira dia perbezaan bahagi dengan jumlah keseluruhan darab dengan 100. Untuk pengetahuan kamu, STPN 2013, huraian data yang perlu ada untuk perbandingan inter, iaitu antara, hanyalah nilai mutlak saja. Namun pada STPN tahun 2014, huraian data dia perlu ada dua ni, iaitu nilai mutlak dengan perbezaan. Namun pada STPN 2018, skema jawapan yang diperlukan, huraian data tersebut perlu ada ketiga-tiga ni, nilai mutlak, perbezaan dengan peratus perbezaan. Tapi untuk kali ini, cikgu hanya fokus pada soalan yang menggunakan kata kunci bandingkan dari, iaitu soalan STPN 2020 nombor 17. Kita baca sama-sama soalan tu. Berdasarkan jadual di bawah, bandingkan jumlah kedatangan pelancong dengan jumlah pendapatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016
huraikan masalah yang boleh menggugat kehadiran pelancong ke negara ini. So, bila kita baca soalan, kita cari kata kunci. Kita jumpa bandingkan. Oh, itu adalah kata kunci bandingan. Dia bandingkan apa? Bandingkan jumlah kedatangan pelancong dan jumlah pendapatan. Maksudnya, kamu kena hubung kaitkan jumlah kedatangan pelancong dengan jumlah pendapatan dan dia menggunakan kata kunci dari. So, bila dari, macam cikgu ajar tadi, cara baca dia, kita baca dia dari kiri ke kanan dan kita baca dia, tengok yang tertinggi ataupun paling tinggi bagi setiap kolom. Okey, apa maksud bagi setiap kolom? Kolom di sini bukan lagi tahun. Okey, soalan ni agak berlainan daripada soalan STPM sebelum ni. Kolom untuk di sini yang sebelah kanan ni ialah jumlah kedatangan pelancong dengan jumlah pendapatan. So, kamu kena bandingkan paling tinggi untuk kedua-dua kolom. Maknanya, untuk kolom ini paling tinggi untuk jumlah kedatangan pelancong dan jumlah pendapatan apa dia. Kemudian perenggan seterusnya, perenggan lain, kita kena bandingkan yang paling rendah untuk setiap kolom tu apa dia. Okay, dalam dua perenggan beza. Sebab apa? Sebab soalan ini ialah bandingan hubung kait, iaitu paling tinggi dengan paling rendah ni dipecahkan pada dua idea berbeza, bermaksud dalam dua perenggan yang berbeza. So, untuk idea yang pertama, kita bandingkan paling tinggi bagi setiap kolom di sini. Kolom di sini ialah kolom jumlah kedatangan dan jumlah pendapatan yang paling tinggi secara serentak. Okey, so kita bandingkan jumlah kedatangan pelancong yang paling tinggi ialah adalah pada tahun 2014, manakala jumlah pendapatan yang paling tinggi ialah pada tahun 2016. Okey, so kita bandingkan macam tu. So, jumlah tertinggi kedatangan pelancong pada tahun 2014, manakala jumlah pendapatan tertinggi ialah pada tahun 2016, satu perenggan yang pertama. Seterusnya, perenggan seterusnya, yang kedua, idea yang kedua, jumlah terendah kedatangan pelancong pada tahun 2012 dan jumlah pendapatan terendah pada tahun 2012. Okay. Kemudian, ini ialah 2AD. 2AP lagi ialah masalah. Okay, yang boleh menggugat kehadiran pelancong asing ke negara ini. Okey, macam mana kita bina ayat dia? Okey, jadual ini kita boleh nyatakan menunjukkan jumlah kedatangan pelancong dengan jumlah pendapatan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 ke Malaysia. Okey, boleh ambil maklumat terus tajuk dari atas jadual. Untuk idea pertama, kita boleh huraikan jumlah tertinggi ataupun paling tinggi kedatangan pelancong ke Malaysia adalah pada tahun 2014, manakala jumlah pendapatan tertinggi ataupun paling tinggi adalah pada tahun 2016. Dan kita beritahu buktinya kedatangan pelancong tertinggi pada tahun 2014 adalah seramai 27.44 juta orang, manakala jumlah pendapatan tertinggi pada tahun 2016 adalah sebanyak RM82.1 bilion. Kemudian idea yang seterusnya, kita tengok pula jumlah kedatangan dan jumlah pendapatan yang paling rendah secara serentak. Okey. So, kita tengok sini ialah pada tahun 2012 untuk jumlah kedatangan pelancong, jumlah pendapatan pun yang paling rendah pada tahun 2012 juga. Macam mana kita bina ayat dia? Jumlah terendah paling rendah kedatangan pelancong ke Malaysia adalah pada tahun 2012, manakala jumlah pendapatan yang terendah pun paling rendah juga pada tahun 2012. Buktinya, kedatangan pelancong terendah pada tahun 2012 seramai 25.03 juta orang, manakala jumlah pendapatan terendah tahun 2012 adalah sebanyak RM60.60 bilion. Okay, so ini dah dapat dah 2 AD, satu yang paling tinggi secara serentak untuk kedua-dua kolom tu, dan yang kedua yang paling rendah untuk kedua-dua kolom tu, idea yang kedua. Kemudian yang terakhir ialah AP, masalah yang boleh menggugat kehadiran pelancong asing. Kita boleh pilih antara yang cikgu senaraikan ni, pilih dua saja yang kamu boleh huraikan dengan mantap. Contohnya kamu nak huraikan yang kestabilan politik. Okay, masalah yang boleh menggugat kehadiran pelancong asing adalah kestabilan politik. Kemudian kamu huraikan keadaan politik yang tidak stabil menjejaskan kemasukan pelancong asing. Dan titik, perbahanan politik juga boleh menjejaskan kedatangan pelancong. Kemudian perenggan seterusnya untuk AP yang kedua, kamu pilih tahap keselamatan.
Okey, nyatakan masalah tu. Contohnya, kita bina ayat, masalah yang boleh menggugat kehadiran pelancong asing adalah tahap keselamatan. Okey, kemudian kita nyatakan tahap keselamatan yang rendah di destinasi pelancongan. Okey, ini akan hal ini demikian kerana insiden akan menjejaskan keselamatan pelancong. Okey, kamu boleh juga pilih masalah lain seperti persaingan. Okey, masalah yang boleh menggugat kehadiran pelancong asing lain ialah apa dia? Adalah masalah persaingan dengan destinasi negara lain. Mungkin boleh huraikan kewujudan destinasi pelancongan yang baharu di negara-negara jiran, pakej pelancongan yang lebih menarik ditawarkan oleh negara-negara jiran dan sebagainya. Okey. Okay, janganlah kamu pilih idea yang kamu tak boleh huraikan dengan mantap. Sekurang-kurangnya huraian perlu ada 2. So untuk ancaman bencana alam ni, kalau kamu huraikan kejadian banjir, kena huraikan lagi lebih lanjut macam mana kejadian banjir itu berlaku. Kalau pilih ancaman jenayah, peningkatan kes jenayah apakah tersebut kena senaraikan. Bagi contoh. Okay? Kalau kamu pilih masalah yang boleh menggugat kehadiran pelancong, kurang kemudahan untuk pelancongan, boleh nyatakan mungkin tahap infrastruktur yang rendah, kurang kemudahan perkhidmatan pelancong. Kalau ancaman kesihatan, mungkin berlaku penularan wabak tertentu, wabak COVID-19 dan sebagainya. Pencemaran alam sekitar juga mengancam kesihatan pelancong. Kadar tukaran mata wang asing juga boleh merupakan masalah juga. Boleh huraikan mungkin kenaikan kadar tukaran ringgit juga mempengaruhi kedatangan pelancong. Penurunan nilai keindahan kawasan pelancongan juga merupakan masalah menggugat keadaan pelancong. Huraian dia, penerokaan hutan secara berleluasa menjejaskan keindahan kawasan pelancongan. Kurangnya penyelenggaraan kawasan pelancongan juga menjejaskan nilai keindahan kawasan. So setakat itu saja perkongsian cikgu hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih di atas kesediaan kamu untuk mendengar kongsian ilmu cikgu hari ini. Cikgu mohon kamu untuk like, subscribe dan komen channel Cikgu Suzaimah Pengajian Channel, dan juga tolong like, follow dan komen TikTok cikgu. TikTok cikgu ialah Suzaimah Safi'i. So setakat itu saja. Kita jumpa di lain hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.